Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Selamat mendengar dan kembali ke rancangan kisah hidup akhir zaman. Kita membicarakan tentang tanda-tanda kecil kiamat yang telah disenarai penuh oleh Rasulullah SAW secara terperinci. Bahkan Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah SAW itu satu-satunya Rasul yang memperincikan tanda kecil dan tanda besar kiamat secara jelas kepada umatnya yang dikasihi. Alhamdulillah. Kisah hidup akhir zaman pada kali ini masuk ke episod 29. Tanda kecil kiamat nombor 43 dah. Dan setakat episod ini hampir ke semua tanda-tanda kiamat kecil yang telah kita bincangkan telah pun berlaku. Untuk episod 29, dia berkait dengan tanda yang ke-42 dulu, iaitu pemimpin kaum terdiri daripada orang-orang fasik kaum itu. Hak fasik dalam kaum itulah yang naik. Kita tengok di daerah A, orang fasik naik jadi pemimpin. Daerah B, fasik juga naik jadi pemimpin. Daerah C, fasik naik jadi pemimpin. Adapun untuk episod 29 ni, tanda yang ke-43, Nabi sebut wa kana za'imul qaumi ardhalahum. Nabi kata pemimpin kaum di akhir zaman nanti dekat dengan kiamat adalah yang paling hina di kalangan masyarakat itu. Ketua kampungnya yang paling hina. Tok penghulunya yang paling hina di kawasan tu. DO-nya yang paling hina di kawasan tu. Hak paling jahat di kawasan tu, hak itulah DO-nya. Hak paling jahat di kawasan tu, hak itulah penghulunya. Akhir zaman nanti. Dekat dengan kiamat. Jadi kedak lagi, tepuk dada tanya iman. Tuan-tuan tengoklah. Kalau pemimpin-pemimpin yang saya sebut tak start daripada kecil, daripada ketua kampung, penghulu, DO, sampai ke YB, menteri besar. Kalau tuan-tuan tengok, mereka mengingatkan kita kepada Allah ataupun mereka menguruskan rakyat dengan amanah, maka tanda ni belum berlaku. Tapi kalau tuan-tuan tengok, nampak macam tak amanah dah ni, kan? Maka benarlah apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sebut wa kana za'imul qaumi ardhalahum, yang memimpin tak kira daripada sekecil-kecil sampailah yang paling atas, sampai ke menteri besar, sampai ke perdana menteri, sampai ke presiden negara, sampai ke paling atas. Tengok yang naik tu bukan orang hak baik, hak teruk naik. Yang naik tu yang teruk, yang hina. Hina lawannya mulia. Mulia ni orang yang mulia lah, untuk orang mulia, orang yang amanah, orang yang punya akhlak, kan? Itu orang yang mulia. Mulia dengan hina ni dia tidaklah terlalu susah. Apa nama ni, kalau orang tu tak pernah jujur apabila memerintah, dia tak pernah jujur, sentiasa berbohong apabila bercakap, itu orang hina, itu fasik. Apabila dia memerintah, dia mengaut kekayaan untuk keluarga ataupun untuk kroni atau untuk kumpulan dia saja, itu orang hina. Itu orang hina.
Apabila dia memerintah, dia bukan di kalangan yang, dia adalah orang yang buat dosa besar dan orang semua tahu. Dan orang tahu dia minum arak. Dia pemimpin besar dan dia minum arak. Orang tahu dia minum arak. Dia hina. Dia radhil. Dia tidak karim. Karim tu mulia. Nabi kata dekat dengan kiamat, kan wa kana za'imul qaumi ardhalahum, pemimpin sesuatu masyarakat itu daripada yang kecil, daripada komuniti kecil sampai hak paling atas adalah orang yang hina. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Amin. Itu doa kita lah. Kemudian tanda kiamat yang ke-44 ialah Nabi sebut lagi dalam teks hadis yang sama, wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Dimuliakan satu orang lelaki di akhir zaman nanti. Orang jadi hormat duk picum tangan satu orang ni sebab takut kepada kejahatan dia. Yang ni tanda kiamat hak ke-44. 44. Hadis yang sama, masih lagi hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Tuan boleh tengok dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi ni, hadis ni panjang, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebut lebih kurang 14 tanda kecil kiamat dalam hadis ni. 14. Walaupun hadis ni dhaif, tetapi dia ada syawahid lain, hadis-hadis lain yang menguatkan dia. 14 tanda. 14 ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kebanyakannya sudah pun berlaku. Kita sambung yang tanda kiamat yang ke-44, iaitu dimuliakan satu orang lelaki makhafata syarrihi, sebab orang takut dia ni dengan kejahatan dia. Dia jahat, maka orang hormat dia sebab dia jahat. Kalau siapa tak hormat dia, tak muliakan dia, tak cium tangan dia, tak junjung dia, tak dengar cakap dia, tak sokong dia, kena buang kerja, tak dinaikkan pangkat, di pulau tidak diberikan kelebihan, akan dirancang konspirasi untuk jatuhkan orang yang tak sokong itu, maka orang jadi takut. Orang jadi, dia ni tak apalah, dia kata apa, ikut lah, dia kata apa. Susah, tak ikut susah dia ni. Sebab kuasa duduk kat dia. Sampai begitu orang sembang. Tuan-tuan, orang takut dengan kuasa yang dia pegang, dengan duit yang dia ada, dengan kemasyhuran yang dia ada, apa saja kelebihan yang dia ada, orang takut dengan benda-benda itu dia buat jahat ke orang lain. Maka orang takut. Orang jadi hormat dia sebab takut dengan kejahatan dia. Sebab takut dia dengan kuasa dia, dia zalim orang. Dia dengan wang ringgit dia, dia zalim orang. Dia dengan pengaruh dia, dia zalimi orang. Maka orang takut dan orang hormat dia. Bukan sebab dia baik, sebab dia jahat. Akhir zaman, satu orang dihormati sebab dia jahat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Ta'ala pelihara saya dan kita semua daripada semua kejahatan yang ada di bumi dan di langit. Amin. Jadi yang tu tanda kiamat yang ke-44, seseorang lelaki itu. Atau perempuan. Bila Nabi sebut lelaki atau perempuan, sama. Dihormati, dimuliakan seseorang lelaki atau perempuan itu, makhafata syarrihi, sebab orang ramai takut dengan kejahatan si lelaki ni, ataupun orang ramai takut dengan kejahatan si perempuan ni. Dia pemimpin kah, dia tak pemimpin kah, itu bukan soal dia. Kadang dia tak pemimpin pun, tapi dia jahat dengan duit dia, orang takut. Dia boleh arah untuk dinaikkan harga kawasan ni, untuk diturunkan harga kawasan ni, untuk tak sampai kebajikan di kawasan ni, untuk tidak disalurkan sekian-sekian di kawasan ni. RM1 ada kat dia.
hati-hati siapa-siapa yang ada sifat ni, hati-hati mengucap istighfar, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Jangan sampai kamu menjadi tanda kiamat keji yang disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itu dulu untuk episod ke-29. Semoga kita mendapat manfaat daripada tanda-tanda kecil kiamat ni. Bila Nabi sebut, kita kena hati-hati. Yang ni kita kena jauhkan diri kita daripada tanda-tanda yang tak elok ni dan buat persiapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.